Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seperti yang tertera di dalam jadual kamu, pada hari ini kamu akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Jadi secara rasminya saya adalah guru Bahasa Melayu kamu bagi tahun 2021. Nama saya Azharia binti Ahmad Zubair. Saya harap pada tahun ini kita dapat bekerjasama dengan baik, khususnya pada waktu PKP ni lah. Baik, perkara yang kedua yang saya nak cakap berkaitan dengan peraturan kelas. Sekiranya PKP ini berpanjangan, jadi ada beberapa peraturan yang perlu saya tetapkan. Iaitu yang pertama, kamu hendaklah bersedia seperti hari sekolah biasa. Iaitu kalau hari sekolah kita bangun pukul 6 ataupun 6.30 pagi. Jadi walaupun kita duduk di rumah, kita bangun juga seperti kita perlu bersekolah. Cumanya sekolah kita bukan di sekolah, cuma berada di rumah. Pembelajaran masih berjalan seperti biasa. Ya, jadi kamu bangun awal supaya kamu dapat bersedia pada pukul 7.30 pagi. Perkara yang kedua, peraturan yang kedua ialah kamu hendaklah menyediakan buku tulis dan juga alatan yang sepatutnya di atas meja belajar kamu. Ya, bersedia siap-siap. Kalau boleh pagi tu 7.30 tu kita dah ready, buku semua dah ada kan. Jadi bersedia dengan buku kamu. Tak kisahlah kamu belajar di meja makan ke, di meja belajar ke, sediakan saja alat tulis dan semua buku Bahasa Melayu. Yang ketiga ialah kamu hendaklah menyiapkan latihan yang saya beri. Saya beri tak banyak pun latihan. Jadi jangan risau, kamu pasti boleh buat latihan tersebut. Okey. Dan yang terakhir, peraturan yang terakhir yang keempat ialah latihan yang diberi. Tak kisahlah sama ada saya beri dalam bentuk quizzes ataupun latihan di buku kerja, di buku tulis, latihan online ke, tak kisah. Asalkan kamu siapkan dan hantar pada pukul 1 petang. Ya, hantar sebelum pukul 1 petang. Sekiranya mengalami kekangan, ya, kamu bolehlah hubungi saya dan maklumkanlah. Okey, cukup berkaitan dengan peraturan. Perkara yang seterusnya ialah berkaitan dengan buku tulis apa yang perlu. Okey, buku tulis yang diperlukan ialah 2 buah buku tulis yang bernombor 1. Saya perlukan 2 buah buku tulis yang bernombor 1. Kan? Sediakan 2 buah. Dan kemudian saya juga memerlukan 3 buah buku penulisan. Buku panjang buku penulisan yang berwarna kuning ni. Okey, di buku tulis kamu hendaklah meletakkan perkaranya ialah pemahaman dan juga tata bahasa. Pemahaman dan juga tata bahasa, ya. Okey. Tak tahu dah nampak ke tak. Okey. Seterusnya ialah buku penulisan. Dekat penulisan tak ada diletakkan perkara. Yang ada cuma ini saja, iaitu diletakkan nama, tahun, nama guru dan juga sekolah. Jadi saya mahu kamu menambah satu bahagian di bawah, letakkan perkara penulisan A, penulisan B dan juga penulisan C. Penulisan A, penulisan B, penulisan C. Memandangkan penulisan tahun 6 mengandungi 3 bahagian. 3 bahagian karangan, iaitu ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Jadi itulah yang kita perlukan 3 buah buku. Sebab saya tak nak kamu campur adukkan buku-buku kamu supaya kerja kita lebih sistematik dan juga cantik. Okey, itu berkaitan dengan buku tulis. Lagi satu buku yang saya perlukan ialah buku kerja. Iaitu buku kerja Sukses A+ Bahasa Melayu. Juga perlu disediakan. Okey. Buku kerja ni kamu boleh dapatkan di Pusaka Rakyat ataupun kedai-kedai buku yang berhampiran. Ya. Jadi itu sahaja buku yang diperlukan untuk Bahasa Melayu. Seterusnya kita akan bercakap berkaitan dengan indeks di dalam buku. Baik, indeks perlulah disediakan di semua buku tulis. Kita ada 5 buah buku tulis, iaitu buku tulis yang bernombor 1 dan juga buku penulisan. Jadi semua sekali ada 5. Jadi 5-5 kena buat indeks. Indeks mengandungi 3 lajur, iaitu bil, iaitu bilangan, perkara dan juga tarikh. Jadi sebelum kamu mulakan latihan ataupun kerja pada hari tersebut, kena tulis indeks dahulu, barulah masuk ke muka surat yang baharu.
Indeks perlu disediakan sehelai sahaja depan belakang. Okey, ni yang pertama, muka surat pertama. Ni muka surat yang kedua. Kan? Sehelai depan belakang. Tak perlu banyak-banyak. Jadi, kedua-dua buku tulis pun sehelai depan belakang. Yang buku penulisan pun sama, sehelai depan belakang. Indeks, bil, perkara dan juga tarikh. Kita buat ni muka surat pertama, ni muka surat kedua. Dah mencukupi. Sehelai depan belakang. Okey, itu berkaitan dengan indeks. Baik, saya dah bercakap panjang lebar berkaitan dengan peraturan, berkaitan dengan buku-buku, apa yang perlu. Jadi sekarang ni bolehlah kita mula pelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar sesuatu yang menyeronokkan, iaitu berkaitan dengan imbuhan. Baik murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang imbuhan, awalan, akhiran dan apitan. Imbuhan awalan ialah kata dasar yang menerima imbuhan pada awal kata. Contoh dilarang. Larang ialah kata dasar. Manakala di itu adalah imbuhannya. Contoh lain ialah dipelihara, penghalang dan juga tersepak. Imbuhan akhiran pula ialah kata dasar yang menerima imbuhan pada akhir kata. Contoh ialah arahan. Arah ialah kata dasar. An dekat belakang tu imbuhannya. Contoh lain ialah patuhi dan juga teduhan. Yang terakhir ialah imbuhan apitan, iaitu kata dasar yang menerima imbuhan pada awal dan akhir kata. Contoh mengelakkan. Elak ialah kata dasar, mendengankan tu adalah imbuhannya. Selain itu ialah pelancongan, keperluan dan persamaan. Baik, ini adalah contoh latihan perkataan berimbuhan yang saya ambil dari buku Sukses A+ tahun 6. Bahasa Melayu tahun 6. Okey. Unit 1 bakat istimewa di muka surat yang pertama. Kita baca arahan dahulu. Baca petikan cerita dan lafazkan pantun dengan sebutan yang betul, kemudian senaraikan perkataan berimbuhan. Jadi, dia minta kita baca cerita dan juga lafazkan pantun. Jadi, murid-murid hendaklah baca cerita ni dan lafazkan pantun, barulah senaraikan perkataan berimbuhan. Okey, saya akan tunjukkan contoh. Tahniah Liana, lukisan kamu memenangi hadiah pertama. Ucap Puan Ani dengan begitu teruja. Baik, kita tengok ya ayatnya. Tahniah Liana, tiada perkataan berimbuhan. Kita baca lagi. Lukisan kamu. Dah jumpa di sini. Satu iaitu lukisan. Apa kata dasarnya? Kata dasarnya ialah lukis. Apakah imbuhannya? Imbuhan ialah an. Okey, tengok imbuhan ada dekat awal, akhir atau apitan. Ya, dia berada di akhir. Jadi bila dia berada di akhir, kita masukkan dekat lajur imbuhan akhiran, kita tulis lukisan. Macam tu. Okey, lepas tu kita baca lagi. Memenangi hadiah pertama. Okey, apa perkataan yang mengandungi imbuhan? Memenangi. Okey, memenangi. Apa kata dasar? Menang, imbuhan i dan juga me. Jadi kita boleh nampak imbuhan ada di awal dan juga di akhir. Jadi ini adalah imbuhan apitan. Kita masukkan dekat bahagian lajur imbuhan apitan memenangi. Ada banyak lagi imbuhan yang terkandung di dalam cerita ini. Ya, jadi saya mahu kamu senaraikan semua imbuhannya, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan juga imbuhan apitan. Baik, tugasan yang seterusnya akan bersambung di dalam grup WhatsApp kelas kamu. Terima kasih.